ingatkan kepada semua para peserta, semua para pendidik yang ada bersama-sama pada pagi ini untuk mutekan mic bagi melancarkan sesi kecuali apabila diperlukan sahaja. Okey, jika terdapat sebarang soalan, cikgu-cikgu boleh bertanya di ruangan chat. Okey, dan kita akan bacakan dan presenter akan cuba jawab dari masa ke masa mengikut kesesuaian insyaAllah. Okey, kita akan mula. Jadi dengan segala hormatnya saya mempersilakan Cikgu Syafiqah untuk meneruskan dan menyampaikan sesi perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, terima kasih kepada moderator kita Ustaz Asia dan juga host kita Cikgu Liana. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, sebelum kita mula, saya nak bagi ucapan sikit lah selamat Hari Bapa kepada semua para bapa yang ada dalam grup ni. Okay, untuk hari ni saya akan kongsikan features yang ada dalam Google Meet. Okay, ciri-ciri yang kita kata barulah yang ada dalam Google Meet. Okay, jadi sebelum tu saya share screen dulu. Okay, kalau ada apa-apa persoalan, cikgu boleh tanyakan sahaja di ruangan chat. Nanti moderator akan interrupt saya lah untuk bertanyakan soalan. Okay. Okay, memandangkan kita semua cikgu-cikgu, jadi saya buka bermula dari email delima dahulu. Okay. So, bila kita buka kita punya email delima, ini yang kita akan nampak. Okay. Jadi untuk pergi ke Google Meet, sama ada, untuk permulaan Google Meet, kalau kita dah tahu kita nak buat satu meeting, kita boleh buka daripada kalender lah. Google Calendar. Sebenarnya Google Meet kita boleh juga terus buka Google Meet. Dan kita start instant meeting. Instant meeting kalau kita nak terus buat meet lah. Kalau kita create a meeting for later, maksudnya kita buat link dulu siap-siap, kemudian baru kita buat meet. Tapi apa beza dengan schedule dalam Google Calendar? Kalau kita create meeting for later, biasanya title yang kita buat tu tak naiklah dekat situ. Tapi kalau kita schedule dalam Google Calendar, contohnya saya buat hari ni perkongsian. Kemudian bila kita nak letak Google Meet, kita add Google Meet lah. Add Google Meet, video conferencing. Kemudian kita save. Jadi event tu dah tersimpan dalam kalender kita. Ada banyak lagi lah dalam Google Calendar ni yang kita boleh explore, tapi saya tak dapat kongsikan hari ni lah. Sebab saya takut kita kurang. Contoh saya buka satu Meet. Dari sini kita boleh tukar kita punya layout. Di bawah ni dia ada banyak button kan. Kita ada 3 titik yang menegak ni. Kita klik di situ. Kita boleh change layout. Bila kita klik change layout, kita boleh pilih sama ada auto. Auto ni bergantung kepada kesesuaian lah. Tile. Tile ni kalau kita nak tengok kita punya peserta dalam satu tempoh, dalam satu meet tu lah. Dan maksimum tiles yang boleh dipaparkan adalah 49. Dan minimum dia 6 lah. Dia bergantung kepada kita punya Windows juga lah. Kalau kita buat present screen sekarang ni, jadi peserta yang nampak di tiles tu kurang sikit lah. Dan spotlight, spotlight kalau orang yang bercakap, orang tu yang akan naik. Dan juga sidebar. Untuk sidebar, paparan yang dipinkan akan besar. Kemudian peserta tu duduk di tepi. Tapi dia peserta yang duduk di tepi tu tidak sebanyak tiles lah.
Okay, contoh saya ambil tile tapi saya tak ada peserta dekat sini, biarkan. Okay, kemudian background, yang barunya dalam background Google sekarang ni, Google Meet kita ada 3 background yang beranimasi dekat hutan, dekat classroom dan dekat party. Ataupun background tu kita boleh buat blur saja. Blur sikit, blur banyak. Okay, ini kalau background kita tu tak banyak barang lah. Okay, tapi kalau background kita banyak benda, okay, kita buat meeting di ruang tamu ke apa, kita boleh pilih lah. Okay, ini kalau kita diminta untuk buka kamera sebab option lain kita off je lah kamera ni. Okay, kita off sebab dia akan menjimatkan sikit kita punya data. Okay, saya tutup di sini. Okay, right. Okay, kemudian dekat sini kalau kita masuk, biasanya kita akan ada keluar satu pop-up untuk OP join info. Tapi kalau kita masuk daripada kalender, kita akan terus masuk dalam Meet lah. Tapi kita nak cari semula maklumat ini, okay, kita pergi dekat penjuru bawah sebelah kanan, ada simbol huruf I tu, okay, info. Okay, jadi kita boleh copy joining info. Okay, okay. Dan kelebihan satu, bila kita schedule daripada kalender, kalau kita ada apa-apa slide atau bahan yang kita nak kongsikan, kita boleh attach terus dalam kalender. Dan attachment tu akan keluar dekat meeting details. Jadi tak perlu kita balik-balik bagi link dekat ruang chat. Sebab masalah kita, kekurangan kita pada chat di sini, bila peserta tu left, dia masuk balik, apa yang ada dalam in-call message ni akan hilang. Tu kekurangan dia lah. Okay. Dan dekat sini ada 3 bentuk ni, segitiga, segi 4 dan bulat. Okay. Dia ada recording dan whiteboard. Okay, kalau sebelum ni recording duduk dekat motion, record meeting. Okay. Masih lagi ada, okay, masih lagi ada dekat 3 titik ni, di bawah whiteboard ni ada record meeting, tapi dia akan keluar satu paparan di sini untuk kita start recording. Okay, kenapa benda ni berubah? Sebab sebelum ni ramai orang tidak sengaja ataupun yang betul-betul tak sengaja tertekan record meeting. Kadang-kadang dia saja nak cuba-cuba record kan. Okay, jadi Meet tu akan terakam. Okay, jadi dia buat satu paparan yang baru macam ni. Jadi kalau orang tak sengaja tekan pun, okay, dia sudah tertekan. Macam tu. Jadi kalau betul-betul kita nak start, baru kita tekan start recording. Okay, dan di sini kita ada host control. Okay, untuk host control, yang ini quick access, kalau kita on, okay, siapa yang tidak dijemput melalui Google Calendar, okay, dia mesti request untuk join. Okay, biasanya dia akan keluarkan orang tertentu request untuk join. Dan biasanya kita guna extension auto admit. Okay. Tapi kalau kita invite melalui kalender, okay, kita buka balik Google Calendar tadi. Okay, kalau kita buka balik kalender, saya terangkan juga lah sikit. Okay, di sini pada bahagian edit tadi, okay, saya patah balik. Dekat kalender kita pergi dekat event yang kita nak buat tadi, kalau kita nak edit lah. Okay, pergi dekat pencil, dia ada keluar edit event. Okay, dan dekat sini kita boleh add guest. Jadi, apa kelebihan kita tambah guest ni? Bila kita tambah guest, dia akan masuk tanpa perlu kita admit. Itu kalau partisipan kita sikit lah. Okay. Jadi ini kalau kita tak nak orang share dia punya screen, kita boleh off. Maksudnya kita sahaja yang boleh share screen. Dan send chat message, kalau kita off, maksudnya dia orang tak boleh bersembang dekat sini. Okay, itu dekat host control lah. Okay, tapi chat tu kita boleh juga dekat icon chat tu, kita boleh juga off dekat sini. Okay, on balik, off balik. Okay. Okey, Cikgu Syafiqah, saya celah sekejap boleh untuk soalan Boleh. sebelum pergi.
Okey, ada Cikgu Nur Avizan, Cikgu WSWH dan Cikgu Chong tanya macam mana nak tukar background? Boleh ulang tak? Okey, tukar background. Kalau Okey, kalau tukar internet tak background. berapa boleh tukar, tak boleh tukar ke? Macam tu soalan dia. Dia sebenarnya kalau internet tak cantik, lagi bagus kalau kita off. Sebab kalau kita on kamera, dia akan makan lebih banyak data. Tapi kalau internet kita okey, okey tu kita boleh on kamera, okey. Kemudian pada button yang ada di bawah ni, okey, daripada kiri ini untuk mikrofon. Okey, yang kedua ni untuk kamera. Okey, yang ketiga ni kita nak angkat tangan. Okey, biasanya untuk angkat tangan ni dia akan keluar dekat sini. Dekat penjuru bawah sebelah kanan setiap orang tu lah ada nampak dia angkat tangan. Itu kalau kita nak tanya tanpa mengganggu presenter lah. Okay, tapi kalau presenter tak perasan juga kita on lah mic. Okey, ini kalau butang present. Okey, yang ni saya akan tunjukkan nanti. InsyaAllah. Okey, kemudian di sini ada butang 3 titik yang menegak ni. Ada more option. Okey, kita klik di situ. Okey, kita cari change background. Okey, kita klik change background. Jadi kita boleh pilih lah. Okey, background yang ada. Cuma dalam Google Meet, background yang ada tu sudah ditetapkan. Maksudnya kita tak boleh tambah background kita sendirilah. Kalau nak tambah background sendiri, boleh, tapi yang itu lain punya cerita lah. Saya tak boleh cerita dekat sini, nanti tak habis kita punya objektif. Okay, jadi cikgu boleh pilih sajalah. Yang background yang bergerak-gerak tu, dia ada butang, kalau saya boleh zoom. Okay. Alah, kecil. Okay. Okay, dia ada button play ni. Okay, kalau ada simbol play ni maksudnya kita punya background tu boleh bergerak-gerak. Dia nampaklah tupai tu bergerak ikut kepala dia. Okay, kalau tak ada simbol play tu, okay, macam ni, dia kosong je lah. Dia macam, dia tak ada apa-apa animasi dekat situ. Okay, dah terjawabnya. Ada soalan lain ke Ustazah? Okey, ada Cikgu Azun, ada Cikgu Lee Siu Hyu. Dia cakap window kena 64 bit baru boleh change background ya. Sebab dia kata tak semua PC boleh tukar background. Kadang-kadang window tak support. Yang tu bergantung kepada prosesor jugalah saya rasa. Saya pun tak berapa pasti. Okey, kemudian Cikgu Keshing tanya, mengapa saya tak ada recording dalam Meet saya? Cikgu buka daripada Meet yang cikgu tengah join sekarang atau cikgu buka Meet baru? Kalau yang cikgu join sekarang, okay, ni yang kita punya Meet sekarang, memang kita tak ada ni lah. Apa tu nama? Share screen. Okay, satu kemungkinan macam saya explain tadi, host dia offkan share screen untuk orang lain. Dia tak benarkan orang lain share screen. Jadi kita kena tanya kita punya host lah. Okay, untuk handphone macam nak tukar background. Okay, untuk handphone, saya tukar balik. Sekejap saya cuba masuk melalui handphone. Saya rasa kalau untuk handphone tak ada fungsi tu untuk tukar background tu. Okay, kalau Google Meet ni kalau kita nak guna secara optimum, memang yang semaksimum yang boleh, okay, adalah lebih baik daripada laptop ataupun PC. Okay, lagi-lagi kalau kita host, okay, kalau kita host memang kena masuk melalui PC ataupun laptop. Okay, kalau phone, kita sebagai peserta sajalah. Okay, cuma sekejap perkongsian. Okay, saya cuba masuk melalui handphone. Okay, daripada handphone memang tak ada change background. Jadi yang ada hanyalah pada laptop sajalah. Okay, boleh masih ada persoalan mengenai layout? Layout tak ada, tapi untuk schedulekan Meet pada Google Calendar. Nak teruskan baca ke?
Nanti dulu kot. Okay, Hold dulu. tunggu kejap lagi ya Cikgu Suzana, nanti Ah, Cikgu Syafiqah terangkan. Okay. ah, ah. Sebab kita habiskan objektif kita ni dulu baru kita pergi yang lain-lain. Okay. Okay, so untuk layout dah tak ada. Okay, sekarang kita teruskan kepada breakout room. Okay, breakout room kita guna untuk kita pecahkan meet tu kepada beberapa kumpulan. Okay, kita pecahkan meet tu kepada beberapa kumpulan. Okay, contohnya cikgu tengah buat kelas, cikgu nak pecahkan pelajar. Okay, contohnya kumpulan pertama tentang pasal pencemaran alam. Kumpulan kedua pasal pencemaran udara sahaja. Okey, macam tu. Ketiga pencemaran air. Jadi kalau diorang berbincang dalam satu meet yang sama, dia memang jadi macam berbalah, tak tahu siapa cakap, siapa nak dengar. Okey, jadi cara lain adalah kita guna breakout room. Okey, masalah kita di sini adalah, okey, kalau kita pergi dekat tab activities, yang ada hanyalah recording dan whiteboard. Jadi terpaksalah kita guna extension. Okay, extension dia saya pergi new tab. Okay, kita pergi dekat Chrome Web Store. Okay, dan kita type breakout room. Okay, ada beberapa breakout room extension yang ada, tapi saya akan tunjukkan yang paling atas ni, Google Meet Breakout Room by Robert Budek. Okay, saya share link dekat kita punya chat. Okay. Okay, kalau cikgu tak nak buat sekarang pun tak jadi masalah, saya cuma share je ataupun cikgu tengoklah ni ikon dia, breakout room tu. Okay, apa perlu kita buat? Kita add to Chrome. Okay, dia akan keluar pop-up, jadi kita add extension. Okay, kita biar dia buat kerja sekejap. Okay, bila keluar pop-up begini, okay, has been added to Chrome. Maksudnya extension tu dah berjaya ada dalam kita punya Chrome. Okay, perasan tak? Ikon tu hilang. Okay, kita nak bagi nampak sepanjang masa ikon tu. Okay, kita boleh, sekejap saya cuba pakai extension ni. Nak bagi nampak besar sikit. Cik. Okay. Okay, senang nak nampak. Hilang. Okay, tak apalah. Okay, kita pergi dekat butang puzzle ni. Tak boleh zoom dekat situ. Okay, butang puzzle. Okay, dekat situ dia ada, kita cari Google Meet Breakout Room. Okay, dan kita tekan pin. Okay, kalau kita tekan pin bermakna extension tu sentiasa ada pada kita punya tab di atas ni lah. Okay, kalau kita tak nak, dia rasa mengganggu, kita tutuplah mana-mana extension yang kita nak. Okay. Sekarang kita pergi, okay, sekarang ni saya tutup yang ini, Meet yang ini. Saya buka Meet baru menggunakan extension Breakout Room. Okay, daripada Breakout Room, sebelum kita mulakan kita punya Meet, okay, kita boleh pergi dekat setting dia dahulu. Okay, untuk setting ni kita biarkan macam ni je, kita tak payah usik. Okay, ni kita nak tengok permulaan tu lah. Permulaan breakout room tu macam mana. Ya, Syah, you dah siap sama you ke belum? You nak present ke? You lagi main game kan? Okay, maaf ya Cikgu Eliza. Cikgu Eliza minta tolong mutekan mic. Okay. Kemudian, okay, bila kita dah buka breakout room, okay, biasanya bila kita tekan extension dia akan keluar pop-up kecil macam ni. Okay, kalau kita nak besarkan tak jadi masalah. Okay, tapi saya kecilkan dulu lah. Sebab nanti dia akan keluar banyak lagi Meet yang lain. Okay. Okay. Kita pergi dekat course. Saya besarkan dulu. Okay, kita pergi dekat course. Dekat bawah perkataan breakout rooms ni ada Meet, Rooms, Courses. Okay. Okay, kita klik sini. Okay, sekarang kita nak tambah kita punya kelas dulu. Okay. Jadi kita pergi butang tambah di bawah ni.
Okay, reminder changes not yet saved. Ya, betul sebab kita tak masukkan lagi nama kelas kita. Okay, dekat bawah my course, okay, masukkanlah. Contoh saya masukkan 5 Ibnu Sina. Okay, kita dah masukkan, kita tekan save. Okay, kita tekan save. Okay, kelas kita tu dah tersimpan. Okay, kalau kita nak tambah lagi banyak-banyak kelas pun tak jadi masalah. Tekan je lah tambah banyak-banyak. Okay. Okay, ni kelas A, kelas B, terlebih pula. Okay, kalau terlebih macam mana? Kita boleh buang. Okay, kita pergi dekat kelas yang kita nak buang tu, kita tekan butang warna merah ni. Okay, jadi dia terbuang lah. Okay, jadi saya buang kelas A dan kelas B ni, saya nak tinggalkan satu kelas sahaja. Okay, kita dah siap buka kelas, kita buka pula kita punya room. Okay. Dekat ruangan room ni, okay, dekat sini ada kotak warna pink ni, kita klik dekat situ, kita pilih kelas yang kita nak, okay, jadi dia keluarlah dekat sini 5 Ibnu Sina. Okay, berapa banyak breakout room yang kita nak buat? Jadi kita kliklah tambah dekat situ, okay, contoh saya nak buka 4 breakout room. Jadi kita tekan 4 kali, 1, 2, 3, 4. Okey. Kalau terlebih pun, contoh di sini ada 5 saya masukkan. Jadi kita buang je. Button dia sama je warna dia. Comel kan macam-macam warna-warna. Okey. Jadi main ni kita boleh tukar nama dia. Contoh kita nak buat meet utama. Tapi kita jangan ubah ikut nama kelas. Okey, sebab main room ni maksudnya tempat berkumpulnya kita semua. Contoh dalam satu kelas, kelas tu lah kita punya meet. Okey, yang kedua, ketiga ni, okay, kita tukar balik nama dia yang asal. Okey, jadi main tu saya tak tukar. Okey, main tu maksudnya macam kita sekarang lah, kita berada dalam main room. Okey, yang kedua, kotak kedua, ketiga dan seterusnya ni, okey, inilah kita punya breakout room. Okey, breakout room ni macam kumpulan kecil lah yang kita nak buat. Okey, contohnya saya buat 5A1, 5A2, 5A3 dan 5A4. Okey, cikgu nak buat lebih pun tak jadi masalah. Okey, sebab nanti bila kita nak buka room, dia ada pilihan lain pula. Okey, contohlah maksimum paling banyak kumpulan saya nak buat dalam kelas ni 4 sahaja. Okey, jadi dah siap setting nama dia, kita tekan save. Okey, bila kita tekan save, extension ni akan automatic jana link untuk kita. Jadi apa perlu kita buat dekat kelas kita nanti, okey, kita copy siap-siap. Contohnya okey, saya pakai apa tu nama dia? Sticky note. Sticky note. Okey. Kalau saya buka Meet, kalau saya buka Telegram habislah kan. Biasanya kita akan simpan dalam Telegram. Okey, tapi kita boleh juga buat link untuk, okey, kita simpan link kita tu. Okey, ini untuk main. Okey, kemudian kita copy lah untuk Meet yang lain tu lah. Okey. Jadi panjang ni. Okey. Saya salah copy sebenarnya. Oh, saya tak copy tadi. Okey. Jadi nak cepat kita highlightkan dia, kita klik lah ataupun kita tekan Ctrl A untuk dia select semua, Ctrl C untuk copy dan Ctrl V untuk paste. Okey, jadi kita ulanglah step untuk kelas yang lain tu lah. Okey, dan kita save dekat Telegram. Jadi setiap kali kita nak buat breakout room, kita bagi link tu dekat pelajar. Okey, kekurangan di sini adalah pelajar boleh pilih kumpulan mana dia nak masuk. Sebab kita ada bagi banyak link dekat situ. Jadi cara untuk kontrol adalah kita bagi siap-siap nama pelajar. Okey, kamu masuk kumpulan 1, kamu masuk kumpulan 2. Okey, ataupun kalau pelajar tu bebas pilih mana-mana breakout room yang dia nak, kita tengoklah yang mana terlebih tu kita bagi tahu. Okey, Ahmad kamu pindah room lain.
Okay, jadi dia akan keluar daripada Meet tu, akan masuk link yang lain lah. Okay, alright. Setakat ni tak ada pertanyaan ya untuk setting setakat ni. Okey, ada cikgu tanya, Uh, berapa room maksimum kita boleh create untuk salah satu ni? berapa maksimum, sekejap saya tengok setting sebab saya pun tak sure. Okay, saya pun tak pasti, cikgu boleh explore sendirilah. Okay, ini saya tunjuk untuk kalau kelas kecil je lah, tapi cikgu boleh cuba nanti berapa banyak cikgu boleh tekan tambah ni. Okay, tapi ada tapi dekat sini. Okay, tapinya saya akan tunjuk dekat Meet. Okay, kita pergi dekat Meet. Oh, changes tadi tak save ke? Okay, saya save lagi sekali ya. Okay, kalau dekat atas ni ada butang warna kuning macam tadi, perubahan tu tidak disimpan. Okay, cikgu simpanlah dulu, cikgu tekan je untuk selamat ya. Tekan save lagi sekali, mana tahu ada apa-apa perubahan yang cikgu buat. Okay, kemudian kita tekan Meet. Okay, dekat sinilah tapinya. Okay, untuk kita mulakan kelas, okay, kita pergi dekat tab Meet ni. Kemudian kita scroll ke bawah, kita tengok start class. Okay, start class ni dia dah keluar dah nama kelas saya sebab ada satu je. Okay, di sinilah tapinya. Okay, bila Meet tu dibuka terlampau banyak dalam satu PC, satunya dia akan membebankan kita punya laptop dan yang kedua internet kita. Jadi kalau cikgu ada RAM yang rendah daripada 8GB, cikgu tick lah dekat low memory RAM option ni. Okay, cuma saya tak pasti features dia macam mana kalau low RAM ni, cikgu boleh explore sendiri. Okay, tak jadi masalah. Untuk kelas pertama cikgu cuba jaya dulu dengan pelajar. Okay, sebab mungkin apa yang saya tunjuk ni lain bila kita buat sendiri. Okay, tapi kalau laptop tu lebih daripada 8GB RAM ataupun 8GB RAM, tak jadi masalah lah. Cuma tidak digalakkan buka terlampau banyak. Okay, ini tadi dekat breakout. Breakout ni saya buat 4. Tapi boleh je saya nak buka 2 sahaja breakout room. Ataupun 3 sahaja. Okay, jadi kita sendiri pilih. Okay, sekarang saya ada 2 breakout room. Okay, di bawah ni kita ada 3 button. Open or see main room, maksudnya kita nak buka main room dahulu. Okay, kita nak buka link Meet yang main room tadi, yang semua berkumpul dekat situ. Okay, open breakout, maksudnya kita nak buka hanya breakout room. Okay, tapi kalau yang ketiga ni, open main plus breakout, cikgu nak buka semua sekali, main dan breakout. Okay, sekarang breakout room saya setting 2. Maksudnya nanti, okay saya kecilkan ya. Maksudnya nanti kalau kita tekan butang yang ketiga ni, dia akan keluar 3 tab baru. Main room, breakout 1, breakout 2. Okay, sekarang saya tekan ya. Cikgu tengok apa berlaku. Okay, dia keluar 1, 2, 3. Okay, 3 tab baru. Okay, dan cikgu tengok dekat atas ni, main. Ni nama room kita tadi. Kita tengok rooms. Kita ada main. Saya buka 2 breakout room, jadi yang ada 5A1 dan 5A2. Jadi nanti pelajar akan masuklah ke dalam breakout room kita. Okay, okay, setakat ni ada apa-apa persoalan? Okey, daripada Cikgu Hafidah. Tapi tadi saya nak respon untuk yang cikgu yang tanya berapa maksimum tu. Maksimum untuk breakout room dalam yang tersedia dalam Google Meet tu 100. 100 breakout room sekali call. Tapi Cikgu Hafidah tanya satu room boleh masuk berapa orang maksimum in case nak apply untuk penjumpa yang ramai. Apa tadi? Soalan, itu soalan ke? Satu room boleh masuk berapa orang? Sorry. Satu room boleh satu room boleh masuk berapa orang maksimum? Okay, satu room dia bergantung pada kita sebagai host lah. Kita host Edu boleh 150 ke? Kalau tak salah saya.
Kalau meet tu dalam meet yang tu dia tulis kat sini 100 lah backup room yang kita boleh Ah, buat. Tapi kita kena ah, kita bahagi-bahagikan lah kot tu. peserta tu. Peserta kalau akaun MOE boleh mak 150 kan? 100 orang. 100 Ah, orang. Okey, jadi ah. 100 lah boleh masuk dalam setiap breakout tu. Cuma, sini saya bagi tahu pasal breakout room. Okey, dia macam kita duduk, kita daripada pelajar tu, kita pecahkan dia dekat room 1, room 2. Apa yang pelajar bincang dalam room 1, room 2 ni takkan dengar. Okey, hanya kita sebagai host yang boleh dengar semua sekali. Caranya, okey, yang ini cikgu boleh sambil-sambil meet tu cikgu boleh tukar-tukar. Tapi sepanjang meet, di sinilah tempat kontrol dia, dekat tab meet ni. Okey. Okey, dekat sini cikgu ada nampak dia ada kita anak panah ni main A1, A2. Maksudnya di sini kita lompat antara room ke room. Okey, sekarang saya duduk dekat main room. Okey. Di sini saya boleh dengar apa yang main room cakap. Okey, ini butang speaker ni lah. Okey, kalau mic, okey, cikgu perasan tak dekat main room, bila saya bercakap, benda ni pun bergerak. Tapi dekat breakout, tak jadi apa-apa masalah. Okey, tak ada apa-apa perubahan lah. Okey, sebab saya cuma buka mic dekat main room sahaja. Sama juga dengan record. Okey, hanya dekat main room sahaja yang terkeluar. Dia nampak video saya tu. Jadi saya tutup balik. Oh sorry, terdouble nampak video saya. Oh sorry, terdouble Ada orang kena ambil air tu. Patutlah. Ada yang on mic. Okay, sekarang ni okay, ini kalau kita nak pergi maaf ada yang terganggu suara. Okay, sekarang ni di sini ini kalau kita nak lompat daripada satu room ke satu room. Okay, kita guna anak panah ni lah. Okay, tapi kalau kita nak cakap benda yang sama dekat semua orang, okay, letih lah kita nak pergi satu-satu kan. Jadi dekat bawah ni ada broadcast to all breakout room. Maksudnya kita on mic untuk all breakout room. Jadi dekat semua breakout room yang ada, mic tu akan terbuka. Okay, dan bila kita buka mic untuk semua breakout room, yang main tak ada apa-apa. Tapi kalau kita nak buka juga untuk main, okay, kita broadcast all breakout room. Okay, lepas tu kita duduk dekat main room. Okay, saya sekarang dekat main room kan. Tapi sebab saya broadcast to all breakout room, okay, mic dekat kedua-dua breakout room ni akan terbuka. Okay, saya nak orang dekat main juga dengar apa saya cakap, jadi saya on mic kat sini. Barulah ketiga-tiga mic tu akan on. Ketiga-tiga breakout room tu akan on. Saya punya mic. Okay, benda ni dia agak teknikal. Memang mungkin untuk percubaan kali pertama mungkin ada masalah, tapi tak ada hal tu. Sebab benda tu bila kita praktikal kadang lain sikit. Okay, so kalau kita nak dengar apa dia orang cakap untuk semua, jadi kita buka lah main dan breakout room. Tapi kalau semua kelas tengah bincang, kita pun pening dengar. Jadi kita tutup je lah. Terpulang kepada masing-masing. Jadi kalau cikgu nak pantau, pastikan pelajar tu tahu cikgu tengah tengok dia orang, kita on lah video untuk kesemua sekali. Tapi macam saya cakap tadi lah, dia kita buka banyak-banyak tab ni, dia akan efek pada kita punya data dan juga kita punya laptop ni lah. Lagi banyak breakout room, lagi dia macam terbeban. Okay, tapi kalau cikgu cuba banyak breakout room, tak ada masalah, okey lah, boleh teruskan. Okay, dan yang specialnya untuk breakout room ni adalah, okay, kita boleh download pada bahagian report. Okay, saya tutup dulu sini. Okay, pada bahagian report,
Okay, ini kita punya tab tadi dekat Meet. Masih lagi di Meet. Bawah sekali kita ada report. Okay, cikgu tekan report di sini. Kita ada participant attendance. Jadi cikgu download sahaja kehadiran pelajar tu lah. Okay, dia akan download dalam bentuk Excel. Okay, kenapa kosong? Sebab saya dah tutup Meet tadi. Itulah. Okay, jadi sebelum kalau cikgu rasa cikgu nak ambil kehadiran masa tengah-tengah kelas ke atau hujung kelas ke, awal-awal kelas ke, cikgu download lah report tu. Okay, nama tu akan berubah. Mungkin pelajar ni dia tahu cikgu ni ambil kehadiran hujung-hujung. Jadi hujung-hujung je dia masuk. Jadi cikgu boleh download awal-awal. Jadi awal-awal kita boleh bandingkan bila masa dia masuk. Okay. Ataupun satu cara lain cikgu pakai extension auto attendance lah. Tapi disebabkan extension ni dah siap-siap ada attendance, jimatlah kita punya masa. Kita boleh terus download daripada sini. Okay. Dan satu lagi specialnya extension ni adalah, okay, kita pergi dekat settings. Okay, dekat settings ni kita scroll di sini, automatically allow outside participants enter. Okay, yang ini fungsi dia sama macam extension Google Meet Auto Admit. Kalau kita tick allow, okay, kalau kita tick allow, siapa-siapa yang di luar daripada MOE boleh masuk. Kadang-kadang pelajar ni masuk dia guna email personal. Jadi kalau kita tick allow di sini, pelajar akan automatik masuk. Tak perlu lagi kita guna extension. Kalau kita tengah guna breakout room lah. Kalau kita cuma guna Meet biasa tanpa breakout room, kita tetap perlukan extension tu, auto admit tu. Okay. Okay. Okay, so far ada persoalan ke pasal extension? Okay, ada Cikgu Loy tanya, kalau internet murid tak kuat, sesuai tak guna breakout room? Okay, itu soalan pertama. Soalan kedua Cikgu Abdul Aziz, boleh communicate dekat room lain bila kita dah breakout room tu, boleh tak kita communicate dengan main room tu? Okay, saya jawab soalan pertama dulu. Kalau internet tak bagus, sangat tidak digalakkan untuk buka breakout room. Lagi-lagi kalau kita buka satu Meet, balik-balik kita terkeluar. Tapi kalau cikgu nak cuba, boleh, tak ada masalah. Mulakan dengan 2 room sahaja dulu. Okay. Kalau ada masalah dengan internet bila kita buka room, maksudnya tak boleh lah tu. Ataupun cikgu mula dengan 1 room dulu. Jadi 1 room, 1 main. Okay. Yang tadi macam mana? Kita nak berinteraksi dengan main room. Maksudnya bila kita dah bahagikan kat breakout room, boleh tak dia orang berinteraksi dengan main? Tak boleh. Setiap room dan main tu berbeza. Kalau orang, contoh saya duduk dekat main room, saya tak boleh bercakap dengan orang dalam breakout room 1, breakout room 2. Sama juga dengan diorang. Diorang tak dengar dan tak boleh bercakap dengan kita yang berada di main. Antara breakout room pun diorang tak boleh bersembang. Tapi kita sebagai host, kita boleh dengar semua. Main room dan breakout room. Okay. Ada soalan lain? Okay, Cikgu Hafiz, saya rasa macam tadi Cikgu Syafiqah ada sebut, tapi saya baca juga soalan ni. Bila kita record Meet, nanti akan dapat rekod tu berasingan ke atau masuk dalam email main? Email host lah kan? Email host. Email host, okay. Dan Cikgu Ayu cakap boleh tak kita buat demo hari ni nak tengok macam mana berlakunya breakout room. Itu terpulang kepada presenter lah tu saya. Okay, demo tu kita hold dulu. Sebab kalau cikgu masuk pakai phone, cikgu kena left Meet yang sekarang ni. Jadi susah pula, melainkan kalau cikgu buka guna laptop. Tapi nanti suara tu akan jadi double. Okay, apa yang itu kita hold dulu. Saya tunjuk satu lagi fungsi dalam Google Meet, iaitu saya dah keluar tadi. Iaitu poll. Okay, kita nak buat undian dalam Meet. Okay. Okay, saya masuk yang ni lah. Okay. Oh ni, okay, kenapa button ni tiba-tiba keluar? Tadi tak ada kan? Tiba-tiba ada pula button dengar tak dengar ni. Okay, ini sebab
kita on extension tu. Kalau kita buka, kalau kita dah install extension breakout room ni, dia memang akan muncul lah ikon baru. Jadi cikgu jangan pelik lah. Ni semua adalah feature extension. Okay, sekarang ni saya buka Slido. Okay, saya share dekat ruangan chat. Okay, cikgu boleh stop share, hantar dekat chat dulu. Okay, itu link saya bagi. Okay, itu ya. Okay, itu kalau cikgu tak nak buka sekarang pun tak apa, saya tunjuk je. Okay, okay. So apa yang kita boleh buat dalam Slido, pertama kita sign up lah. Sign up sebagai sign up with Google, boleh. Kalau cikgu tak nak sign up pun tak apa. Okay, tapi saya sign up je, saya tunjuk ya. Okay, bila kita dah sign up, okay, dia akan keluar paparan macam ni. Okay, jadi kita boleh create Slido. Okay, pertama sekali kita kena create event dulu. Apa yang kita nak buat. Contohnya nama poll kita tu, apa lah, apa survey, okay lah, survey. Okay, so saya buat event survey. Okay, so kita get started. Okay, sekarang kita create kita punya poll pertama kita. Okay, kalau kita nak buat ranking, contohnya kita nak buat undian. Awal-awal tahun, hari tu kan, bukan semua pelajar boleh masuk sekolah. Jadi, contohnya pelajar tingkatan 2, kita nak assign ketua kelas. Jadi, siapa yang kita nak assign? Akan masuk-masuk nanti baru kita nak buat, jadi buang masa. Jadi kita boleh ambil ranking. Okay, siapakah yang layak contohnya. Okay, kita nak ranking, kalau orang ranking pertama jadi ketua kelas, ranking kedua jadi penolong, ranking ketiga jadi bendahari. Jadi kita letaklah Siti, Ahmad dan Suresh. Okay, sekarang kita save. Kalau kita nak terus launch pun tak ada masalah. Contoh saya launch. Okay, saya share dekat cikgu, jadi kita boleh tengok sama-sama macam mana dia punya polls tu. Okay. Okay, tu cikgu boleh masuk. Kita buat undi saja je lah ni. Okay, dan kalau cikgu tengah present macam saya ni, cikgu boleh present cikgu punya poll in new tab ataupun present in full screen. Okay, saya buka new tab. Jadi kita nampaklah poll tu, ada yang dah boleh jawab ke, ada yang tak jawab ke. Okay, dah ramai dah yang tolong saya buat demo. Okay, jadi kita tengok di situ, kita boleh nampak live poll tu. Siti dengan Ahmad yang mana lagi famous. Okay, jadi Siti lah jadi ketua kelas. Okay, oh belum lagi. Okay. Okay, jadi kalau kita nampak Siti dah mungkin mendahului, okay, ataupun kita nak limit ke, okay, kita nak juga masa. Okay, saya deactivate. Deactivate tu kita nampak butang macam butang stop ni. Okay, kita tekan deactivate poll. Jadi poll tu akan stop lah. Okay. Jadi kita boleh patah balik dekat survey. Jadi kita nampak tadi, okay, kita tekan 3 butang ni, okay, 3 titik menegak ni. Okay, kita view result. Okay, jadi Siti lah yang jadi ketua kelas, Ahmad penolong dan Suresh bendahari. Okay, itu kalau kita buat ranking. Okay, kalau kita nak buat contohnya, okay, masih lagi masuk survey. Kita nak buat yang baru. Okay, ini event, masih lagi event yang sama tapi kita nak buat polls yang baru. Jadi kita masuk event survey kita tu. Okay, kita tekan create poll dan kita pilihlah yang lain. Okay, contohnya multiple choice. Okay, adakah perkongsian hari ini membantu anda? Okay, jadi pilih ya atau tidak. Okay. Yang ini kalau kita nak buat quiz, mark correct answer contohnya. Okay. Contohnya
kita buat quiz. Okay, kita tekan mark correct answer, maksudnya contoh kita pilih ini jawapan yang betul. Jadi kita tick lah dekat situ. Jadi kalau pelajar jawab ya, maksudnya dia akan dapatlah betul. Okay. Allow to select multiple option ni, ini kalau contoh soalan aneka pilihan. Kita nak buat secara live dalam Google Meet. Okay, jadi kita set lah, kita tick lah dekat sini. Tapi saya sekadar nak tahu feedback, jadi saya tekan saja launch. Saya tutuplah semua tu yang tick tadi. Okay, sekarang direct link. Buat yang lain. Okay, saya present. Okay, daripada sini, okay, semasa poll ni tengah live, okay, di bawah ni ada show Q&A. Okay, kalau kita tick di sini, kita nak jemput orang untuk masuk kita punya post lah. Tapi kalau kita dah live, tak ada masalah, dekat sini pun ada juga kod QR ataupun ada juga dia punya kod dekat sini lah, kod number dia. Okay, terima kasih kerana bagi feedback. Okay, setakat ni ada pertanyaan ke? Asal survey. Setakat ni tak ada. Okey ada. Tiba-tiba ada. Cikgu Sofia, soalan-soalan dalam survey ni kita boleh set awal tak? Boleh? Boleh Okey. set awal. Kita Soalan boleh kedua. set awal, kita create. Okay, sekejap kita create poll, multiple choice. Kita save. Dengan launch lagi, kita save je. Okay, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya Cikgu Jialin Lai. Boleh tak kita lihat siapa yang undi? Rasanya Cikgu Syafiqah tunjuk ni yang Apa tu? soalan dia, Siapa boleh yang tak undi? kita lihat siapa yang undi? Siapa yang undi di sana? Siapa yang undi? Setakat ni yang saya tengok ni anonymous poll lah. Kalau quiz tu saya tak pasti, cikgu boleh explore. Dia boleh explore lah. Tapi setakat yang saya tahu anonymous. Tapi kalau ada cikgu yang lebih mahir pasal slide tu, boleh bagi tahu, boleh share-share dekat sini, kongsi-kongsikan. Okay. Setakat yang saya explore ni anonymous. Saya tak sure kalau boleh kita tengok nama. Soalan lain? Okey, daripada Sekolah Kebangsaan Tanjung Gading, kalau soalan kuis kita save, akan tersimpan dekat mana? Akan tersimpan dekat kita punya event. Kalau event kita ada banyak, contoh sini saya letak new Slido. Cuba. Okay. Okay, dekat sini kita dah ada 2 event. Jadi kalau cikgu nak buat quiz tu dekat survey, jadi cikgu klik survey, baru cikgu buat create poll dekat survey. Tapi kalau cikgu nak buat dekat try tadi tu, cikgu buka di situ lah. Okay. Ada pertanyaan lain? Okey, lagi satu kita ambil ya daripada Cikgu Arif. Slido ni perlu register dulu tak? Sebelum buat. Lagi senang register lah. Sebab kita punya account MOE ni kan, tahu dia ada. Tapi di sini masih lagi upgrade lah, masih lagi yang biasa punya. Tapi yang biasa pun okay, best lah juga mungkin pada saya. Tapi sebenarnya selain daripada Slido, ada banyak lagi aplikasi yang lebih kurang macam Slido. Kita boleh buat polls dalam Google Meet. Nanti cikgu boleh explore lah. Okay. Ustazah Asyaf, kita punya sharing ni berapa lama? Ada macam. Okay, 2 jam. Okey. Alright. Setakat ni, okay, ini 2 yang saya nak share lah. Okay, ini kalau cikgu tengok, terlampau banyak setting dan ada extension yang kita kena cari. Okay, ada satu alternatifnya. Okay. Saya tak nama dia extension tu punya. Simbol cursor. Simbol cursor. Ini ke? Custom cursor. Okay, nanti saya. Okay. Cikgu buka je dekat Chrome Web Store.
dekat recommended ni ada. Oh tak ada. Nama dia custom cursor. Kita cikgu type ya. Okay. Satu pilihan lain, okay, sebab dalam email MOE kita ni dia tak ada breakout room, dia tak ada post. Okay, satu pilihan lain adalah boleh ke saya promote sikit Ustazah? Boleh. Didik ada tawarkan account premium yang mana dalam tu memang dah tersedia breakout room dan post. Okay, atau option kedua, cikgu boleh apply Google Certified Trainer. Okay, macam saya sudah sedia GCT dan anda akan dapat satu akaun percuma. Okay, yang mana Google Meet tu, okay, ini Google Meet akaun percuma yang saya dapat bila saya jadi GCT ya. Okay, yang mana di sini bila kita pergi dekat activities, okay, tadi cuma ada record dengan whiteboard kan? Okay. Tapi di sini ada 3 lagi tambahan, iaitu breakout rooms, polls dan Q&A. Okay, jadi kalau cikgu-cikgu berminat untuk subscribe email premium, nanti sudah saya pula saya cuma bagi tahu sikit-sikit je. Okay, so saya kongsikan juga pasal breakout room dalam email premium ni. Okay, kalau kita pergi dekat activities tadi, okay, kita akan nampak breakout room, polls, Q&A, record, whiteboard. Okay, kita pergi dekat Q&A dulu. Okay, Q&A dia bila kita buka Meet, dia tak akan on secara automatik. Okay, kita kena tekan turn on dahulu, barulah orang boleh tanya dalam Q&A tu. Okay, apa special Q&A dengan chat? Macam tak ada beza sangat kan? Okay, Q&A, kalau orang tanya dekat Q&A, contohnya hari ni hari apa? Okay. Bila kita left group, kita join semula, okay, soalan ni akan stay. Okay, kalau berbeza kalau cikgu masuk dekat chat, cikgu send dekat chat, cikgu punya internet tak okay, cikgu left, cikgu masuk balik. Okay. In-call message ni akan jadi suci sesuci-sucinya. Tapi kalau dalam Q&A, apa yang kita bincangkan dalam Q&A takkan hilang. Dan kelebihan Q&A ni adalah bila orang nak tanya soalan yang sama, tak perlu dia tanya, dia pun tanya benda yang sama. Oh, saya pun nak tanya. Jadi panjang kan? Dia perlu tekan upvote saja. Okay? Kalau upvote, lagi ramai upvote maksudnya lagi ramai lah yang tanya soalan yang sama. Okay, dan kita boleh setting dekat sini Q&A, peserta tu boleh nampak soalan apa. Semua yang tidak terjawab, dah terjawab atau soalan yang host suruh. Okay, ini paparan host lah. Dan kita boleh susun ikut yang paling awal tanya ataupun yang paling baru tanya ataupun yang popular. Popular ni macam mana? Kalau lagi banyak upvote, dia makin popular lah. Contoh sini, hi. Setakat nak hantar hi. Okay, popular yang ada upvote. Kalau newest first, yang hi ni saya baru hantar, jadi dia akan duduk atas. Kalau oldest first, yang soalan ni akan duduk dulu. Okay. Dan kalau orang hantar ayat ataupun perkataan yang tak sepatutnya, kita tak suka, okay, kita tak nak benda tu nampak, okay, kita boleh mark as hidden. Jadi orang sebagai peserta tak akan nampak perkataan ni, tak akan nampak chat ni nak soalan ni, okay. Tapi sebagai host, benda tu masih lagi ada, okay. Dan kalau soalan tu ramai orang tanya kan, lepas tu dia dah jawab, jadi dia boleh mark as answer. Okay, ataupun kalau ada orang tu dia dah cakap merapu sangat, macam kita pun dah menyampah dah dengan orang ni, tapi kalau student tak adalah kan, okay, kita boleh buang soalan dia, delete question. Maksudnya soalan tu kita tak nampak, orang sebagai peserta pun tak nampak. Okay, itu satulah yang specialnya dalam akaun premium ni.
Okey, yang kedua, dua-dua ni yang saya explain tadi ada dalam ni, breakout rooms dan pools. Okey, kalau pools kita boleh start a poll. Okey, sama macam polls yang kita buat di slide tu tadi, kita boleh tanya siap-siap. Okey. Okey, contoh sini ya, tidak. Okey, saya boleh save. Jadi sebelum saya buat ni, saya buka Meet, saya save dulu. Lepas tu masa kita dah mula Meet, kita nak tanya kita punya peserta ataupun kita punya student, kita tekan sahaja launch. Okey, kemudian live ni maksudnya polls tu adalah dalam paparan pelajar. Okey, dan kalau kita nak show everyone the result, maksudnya pelajar boleh tengok berapa orang dah vote. Okay, ini sama macam slide tu tadi, kita tak boleh tahu siapa yang jawab lah. Dan dia cuma ada polls. Kalau dalam slide tu tadi, kelebihan dia kita boleh buat quiz. Macam tu. Okay, jadi kita bolehlah create banyak-banyak dekat sini. Okay. Dan satu lagi breakout room. Okay, konsep breakout room ni sama macam breakout room dekat extension tadi. Okay, kita boleh buat berapa banyak breakout room yang kita nak dalam satu meet yang sama. Kalau tadi breakout room tu dia ada keluar banyak-banyak tab. Tapi yang ini dia cuma buka dalam satu meet ni sahaja. Okay, contoh saya buka 3 room dan kalau cikgu nak limit pelajar tu, okay, kamu ada masa 30 minit sahaja untuk bincang. Jadi cikgu pergi dekat timer ni, okay, kita tick and breakout. Kita set lah berapa minit kita nak dan tekan OK. Jadi kalau dia bertukar warna biru tu maksudnya kita dah apa nama dia, kita dah set lah timer. Okay, dan shuffle ni, okay, sebabkan main call dekat sini cuma ada saya seorang. Jadi kita tak nampak sangat lah shuffle tu. Shuffle tu, okay, breakout room ni, rooms ni akan automatic assign semua orang dekat breakout secara balance. Kalau contoh ada 30 orang dalam meet, saya buka 3 breakout room. Jadi setiap room ni akan ada 10 orang. Dalam 9 gitulah. Okey. Kemudian, kalaulah saya open room, walaupun tak ada orang ya. Okey. Dia akan keluar paparan di atas ni. Okey, untuk kita join. Jadi kita tekan je lah join tu. Okay, dan kita akan masuk. Cuma kita sebagai host, contoh saya dekat main call. Saya nak duduk dekat breakout room 1. Jadi saya join je breakout 1. Okay. Jadi joining breakout 1 maksudnya saya duduk dalam breakout 1. Saya dah duduk dalam ni. Jadi kalau tak ada orang dalam main call, tapi kita record ni, dia cuma akan nampak skrin kosong je lah. Sebab apa yang kita bincangkan dalam breakout ni, main call tak akan dengar. Sama juga orang yang duduk dalam breakout, dia tak akan tahu apa yang berlaku dekat main call. Dan kita sebagai host, kita boleh lompat-lompat. Kita nak pergi breakout 2. Okay, kita tekan join dekat sini. Kita masuk pula breakout 2. Okay. Nanti kita masuk dekat sini. Kalau kita nak balik ke main room, kita tekan je leave. Okay. Jadi kita return ke main call. Okay, kalau kita kita tak set timer tapi kita nak tutup room sekarang, okay, kita boleh terus close room, close all room. Jadi nanti semua akan kembali ke main call. Okay, jadi alhamdulillah semua dah masuk dalam main call nanti. Okay. Okay, ini secara ringkas lah mengenai akaun premium. Okay, ada apa-apa pertanyaan ke? Okey, kejap saya scroll. Okey, sekejap ya. Okey, setakat ni tak ada lagi. Cuma dia orang tanya Cikgu Syafiqah pakai akaun mana tadi? Akaun trainer kan? Cikgu Syafiqah pakai kan? Ya, saya pakai akaun trainer. Okey, Okay, nak join GCT boleh. Nanti saya bagi link. Okay, kalau cikgu nak join GCT,
Okey, kelebihan saya tunggu sikit kalau ada cikgu panel ni. Okey, tu antara pos GCP. Dalam e-didik dia ada program Jom Get Certified yang mana kalau macam MOE dia ada tawarkan voucher percuma untuk level 1 dan level 2. Tapi dalam e-didik dia buat satu package level 1, level 2 terus GCP. Satu kali bayaran lah. Ataupun cikgu dah ada sijil level 1, cikgu nak masuk package level 2 GCP. Ataupun cikgu dah ada dua-dua sijil level 1, level 2 Google Certified Educator, cikgu nak ambil GCP pun boleh, tak jadi masalah. Dan specialnya bawah e-didik kita ada full support lah daripada GCP bawah e-didik. Kita dah ada ramai GCP bawah e-didik. Jadi cikgu boleh tanya kita punya bos, cikgu Pen ataupun Sir Malik kalau cikgu nak pilih mentor yang ada dalam senarai GCP yang ada. Kita okey, setakat ni sebenarnya ini sahaja yang saya nak kongsikan, tak banyak pun. Jadi kalau cikgu ada apa-apa nak tanya. Okey, kalau cikgu-cikgu terdapat sebarang soalan, boleh tanya di ruangan chat. Okey, betul Cik Ma cakap room ni bagus untuk presentation dalam group. Okey, betul Cik, betul Cik Ma, betul. Okey. Okey, sebenarnya saya tak pasti cikgu. Tadi saya ada nampak Cikgu Sarah, Nurul Sarah cakap dalam breakout, dalam email MOE tak ada sebenarnya breakout room tu. Breakout room pun tak ada sebab dia kita kena upgrade account tu. Okey, untuk dapatkan kelebihan-kelebihan tu. Okey. Saya sementara kita tunggu soalan ni. Okey, saya celah sikit sebenarnya e-didik tengah buat promotion okey untuk account premium. Okey, untuk account premium saya baca jap. Okey, khas untuk hari ini, mulai hari ini jam 8 pagi tadi sampai 8 pagi pada esok hari 21 Jun, terhad kepada 30 pelanggan yang terawal sahaja, e-didik menyediakan kupon diskaun sebanyak 10% untuk melanggan akaun premium edidik.my. Okey. Nanti saya akan bagi link macam mana nak mendapatkan dekat ruangan chat. So jangan lupa, jangan lepaskan peluang. Kita ada tiga package, satu akaun 3 bulan, sewa 3 bulan, okey, 6 bulan dan setahun. Okey, dia akan jadi lebih murah daripada waktu biasa. Jadi jangan lupa untuk dapatkan akaun premium tersebut. So cikgu, kalau cikgu dapatkan akaun premium tu, cikgu boleh, antara kelebihan dia dapat 250 orang. Okey, muatan meet. Muatan meet dapat 250 orang. Kalau guna yang standard tu 100 orang lah. Okey, kemudian cikgu dapatlah pool, breakout room, apa lagi? Yang extension tadi tu cikgu akan dapat. Okey, boleh akan dapat lah. Nanti saya akan bagikan link dekat ruangan chat, jangan lupa. Okey, boleh teruskan Cikgu Syafiqah. Okey, kita ada soalan. Bila kita tutup breakout room, adakah semua pelajar akan automatik masuk ke main room? Okey, untuk akaun MOE, tadi akaun MOE kita tak ada breakout room yang sedia dalam Meet. Kita kena guna extension kan? Okey, tapi kalau kita tutup breakout room, okey, pelajar kena keluar daripada room tu dan klik pada link main room. Dia takkan automatik. Kita keluar, lepas tu dia masuk sendiri link tu. Okey, dan lagi kalau akaun, saya terlupa nak tunjuk. Okey, sekejap saya share lagi sekali sementara teringat. Okey, untuk akaun MOE, ini untuk akaun MOE kalau kita tengok dekat show everyone ni, kita nak tunjuk, kita tengok pelajar kita. Okey, dekat sini kalau kita ramai pelajar dalam satu meet, okey, semua nak bercakap, okey, kita boleh klik mute for everyone. Okey, sekarang ni kita tak boleh ni lah. Okey, sebab sekarang ni cuma saya seorang, tak boleh nak nampak. Okey, tapi cikgu boleh tekan mute untuk semua, jadi semua diamlah. Okey. Itu je lah.
Okey, ada satu soalan daripada Cikgu Khairuddin. Bila kita dah tutup breakout room, murid masuk balik dalam main atau cikgu kena add satu-satu? Kita dah bagi tadi kan, kita dah simpan dalam sticky note. Okay, okay, saya kejap. Ini kita start kelas. Okay, contoh kita nak breakout kita. Breakout kita dua. Kita open main dan breakout. Okay. Okay, tadi kita buka 3 room. Jadi dalam chat kita dengan pelajar, saya bagi contohlah kita punya chat dengan pelajar. Saya letak kat sini. Okay, main room. Link dia. Okay, 5A1. Jadi kita copy paste. 5A2. Okay, dan kita copy paste lah. Okay, ini saya tunjuk contoh je lah. Cikgu hantarkan link macam ni, main room 5A1, 5A2 ni dekat group Telegram ataupun group WhatsApp cikgu dengan pelajar. Jadi nanti dah habis dekat breakout, cikgu kata okay, sekarang pergi dekat main room. Jadi pelajar akan masuk dalam group, dia akan klik lah link untuk main room tu. Sama juga kalau cikgu nak masukkan pelajar dalam breakout room. Dia tak automatic macam email premium tadi tu. Yang ini pelajar sendiri manual keluar masuk daripada room. Tak terjawab ya? Okey, seterusnya daripada Cikgu Jalin, Cikgu Syafiqah, tadi bila cikgu tunjuk breakout room dengan perkataan join, tapi kita di sini tak dapat tengok join. Kenapa? Yang extension ke account premium? Tu saya tak pasti soalan ni. Okey, Cikgu Jalin mungkin boleh respon kot. Kalau Sebab join bila ni, kalau hai cikgu, sebab tadi bila you buka kan, so kita pun buka di sini, tapi kita tengok ada perkataan join-join di sana kan. Saya cuba nak masuk bilik tu tapi tidak dapat. Kenapa? cikgu nak cuba join breakout room tu. Kan tadi cikgu ada masuk sana and then tunjukkan one by one kan. Lepas tu cikgu buka and then dia kata, cikgu kata boleh join. So saya pun pergi ikut sana tapi tidak nampak apa-apa. Kenapa? Sebab kita punya account tidak sama ke? Ya, yang saya tunjuk ada join tu, itu untuk account premium. Okay. So kalau kita yang biasa ni tidak dapat lah. Tidak dapat. Memang kena guna extension. Inilah salah satu. Okay. Faham. Thank you ya. Okay. Okay. Kalau saya add extension meet, attendance sebelum ni okay, boleh auto ambil attendance, tapi bila setting Google Meet dah tukar, extension ni tak function pula. Extension auto attendance ni ada banyak cikgu. Yang tu cikgu mungkin satu cara cikgu try extension lain ataupun cikgu cuba remove, lepas tu install balik lah. Okay. Set supaya tak sharing apa-apa. Okay, ini akaun MUI kita. Okay, contoh ni main poll kita ya. Okay, kita pergi dekat penjuru kanan bawah sekali. Ada macam butang apa, macam simbol shield tu. Okay, nama dia host control. Okay, dekat sini dia keluar meeting safety. Kita off, let everyone share their screen. Kita off kan. Maksudnya hanya kita sahaja yang boleh share kita punya screen. Okay. Sama juga dengan chat lah. Chat pun dekat sini boleh ataupun dekat chat kita tu pun. Sini pun boleh. Kita nak off atau on. Okay, dan kalau mute all, kita pergi dekat people yang show everyone. Ada ikon orang ni. Dekat sini ada button mic. Kalau kita nak mute all, kita tekanlah mute all. Tapi
kalau kita masuk sebagai host saja. Kalau macam cikgu sekarang duduk dalam meet kita ni, host kita Cikgu Liana. Cikgu tak bolehlah mute all untuk orang lain. Hanya host sahaja yang boleh buat. Kita jawab soalan Cikgu Nurul Huda. Okey. Ada soalan lain ke? Setakat ni tak ada soalan dah. Okey, dah tambah dah. Ada limit masa tak? Nak guna breakout room. Tak ada. Selagi cikgu tak keluar daripada breakout room tu, masih lagi inilah. Masih lagi boleh. Cuma kalau cikgu nak set limit, okey, ni satu lagi. Okay, terima kasih Cikgu Effendi bertanya. Okey, kalau lah cikgu nak ni kalau untuk extension ya. Okey. Okey, sekarang ni main room 5A1, 5A2. Bukan limit lain. Okey. Limit lain. Okey, tak apalah. Okey, dekat mid ni, okey, dekat tab mid ni, kalau kita dah suruh dah pelajar keluar daripada breakout room tapi dia tak keluar juga. Satu, mungkin dipasang Google Meet, lepas tu dia tinggal je merata. Dia pergilah makan ke, dia tengok TV ke, kan? Okey, jadi cara untuk kita keluarkan dia di sini ya. Okey, saya besarkan skrin ni. Okey, dekat button Meet, dekat tab Meet, scroll ke bawah, pergi dekat mute and remove participant. Okey, dekat extension ni pun kita boleh mute all dalam main, mute all dalam semua breakout, dalam semua room. Maksudnya dalam semua room ni maksudnya dekat main kita tutup, dekat breakout pun kita tutup. Okey, kalau mute all in this room only maksudnya di mana cikgu duduk sekarang. Contoh sekarang saya dekat main. Okey, jadi kita mute all dekat main sahajalah. Okey. Okey, ini remove. Okey, remove. Ini yang tadi kalau dia orang tak keluar daripada breakout room, cikgu pilihlah breakout. Okey, breakout. Okey, sini. Ini breakout ya. Yang pilihan remove yang ketiga dan keempat ni, ini untuk breakout room sahaja. Tapi kita nak remove all daripada breakout room ataupun hang up all. Hang up all ni kita nak tutup terus breakout room tu. Kalau remove all, kita masih lagi ada dalam room tapi kita buang, kita keluarkan dulu semua. Okey, nak lagi selamat remove all dululah. Kalau semua dah keluar, baru kita tutup room tu. Kalau untuk main room, okey, ni beza dengan mute lah. Dia asing breakout dengan main room. Okay, jadi kita remove all from main room. Ini kalau kita dah habis kelas. Okay, ada juga yang tak keluar kan. Jadi kita remove all lah. Kita nak suruh dia masuk breakout room. Okay, jadi kita remove all daripada main room. Okay, tapi kalau kelas dah habis, tak payah, kita tutup je lah. Pandai-pandai lah dia tengok meet tu dah habis ke belum. Itu cara untuk kita limitkan masa lah dalam breakout room untuk email MOE guna extension tu. Kita jawab Cikgu Effendi. Okay, mungkin ada persoalan lain. Saya ingatkan sejam, ini 2 jam Okey, tak apa. Okey. Setakat ni tak ada. Cikgu Effendi cakap terima kasih. Okey. Okey, macam mana nak setting invitation selain daripada email MOE? Okey, kalau invitation biasanya kita invite melalui kalender lah. Kalau kita nak start meet dengan cepat, okay, kita terus, kita nak senangnya kita pakai extension je lah, auto admit tu. Ataupun dekat extension tadi tu dia ada dah sedia auto admit. Tapi ni kalau kita tak nak guna breakout room, Allah dah keluar pula. Okey. Selain MOE dekat Google Calendar tu, okey.
Kalendar. Okay, di sini. Okay, ini saya punya event yang saya buat tadi. Okay, saya klik dekat situ dan edit event. Dekat guest ni cikgu. Ini tak kisahlah siapa-siapa pun dalam MOE atau luar MOE, kita boleh invite kat sini. Biasanya invitation ni kalau luar daripada domain kita lah, luar daripada MOE. Sebab kalau orang yang guna, kita host guna email MOE, orang masuk guna email MOE, tak ada masalah, kita tak perlu approve pun, dia memang akan terus masuk. Tapi kalau selain daripada email MOE, satu cara cikgu nak buat auto, sinilah. Cikgu add guest dulu. Jadi dia akan automatic masuk. Okay. Cikgu Liana, anda dicari. Macam mana nak upload assignment untuk ke semua room? Saya belum try lagi untuk ke semua room terus. Tapi kalau dalam Google Meet, satu cara untuk kita masukkan assignment adalah melalui attachment. Okay, di mana kita nak cari attachment? Okay, kita pergi dekat bawah ni, kita cari simbol paperclip, add attachment. Okay, kita klik di sini, kita masukkan file apa yang kita nak. Okay, contohnya saya masukkan je lah apa-apa ya. Okay, jadi attachment tu dah termasuk. Okay, sila jawab contohnya saya nak ada juga description dekat situ. Okay, kita dah masuk attachment. Kalau kita nak letak description, boleh letak dekat situ dan kita tekan save. Okay, sekarang kita nak tengok dekat mana attachment tu berada. Okay, kita masuk ya. Okay, kalau tengok sini, kalau cikgu dah save, nampak dia dah keluar attachment yang kita letak tadi. File yang kita letak tadi. Okay, sekarang kita join with Google Meet. Okay, join now. Okay, sini kita tengok dekat meeting details. Okay, dekat simbol huruf I ni. Okay, di sinilah attachment yang ada. Okay, kalau cikgu nak test dekat breakout room, cikgu boleh tengok lah. Okay. Kalau nak, kalau cikgu dah ada bahan siap-siap, lagi mudah macam tu lah. Cikgu set terus dalam kalender tu. Sorry. Okay. Okay, tak ada pertanyaan lain. Buat assignment, okay, jawab Cikgu Aziz. Sudah. Ada soalan lagi ke? Okey, dah setakat ni tak ada sebarang soalan. Terima kasih kepada Cikgu Syafiqah di atas penerangan dan perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita apply sepanjang sesi PDPR. Dan nanti pun selepas ni pun kita boleh still apply dalam nak ngajar boleh, nak meeting boleh. Okey. Jadi sebelum itu jap saya sharekan link untuk sijil pada pagi ini. Sekejap ya. Okey. Okay, saya dah sharekan dekat ruangan chat. Okay, untuk link e-sijil dah pun buka pada jam 10.45 tadi. Cikgu boleh isi. Kalau keluar need permission, maksudnya cikgu menggunakan akaun yang akaun yang salah lah. Jadi gunakan akaun yang betul. Okay, sementara Cikgu Mariani kata, tadi Cikgu Syafiqah kata nak tunjuk cara present. Okay. Jadi Cikgu Syafiqah boleh tunjuk sekejap kot kan? Okay. Ada tadi Cikgu Sari tanya, boleh tak saya lantik seorang pembantu admin untuk admin orang lain dalam untuk join GM kita. Ada satu cara saya buat sebelum ni, kita bagi dia punya email dengan password, dia masuk guna email dan password kita lah. Jadi dia akan bantu kita sebagai host untuk admin. Satu lagi cara, kita pakai extension je lah. Itu senang. Okay. Cara dia je lah.
Satunya kita bagi email dan password kita. Cuma ada penambahan features baru yang mana saya tak boleh fungsikan lagi sekarang sebab dia takluk bawah terma dan syarat Google. Okay, dia akan ada berita baiklah lepas ni untuk pengguna email MUI. Ada tambahan features baru lagi yang berkaitan dengan host ni. Okay. Cara present yang mana tadi? Saya lupa lah. Yang Cikgu Mariani yang present yang macam mana ya? Share screen kot. Share screen. Okay. Yang Mungkin Cikgu Mariani boleh respon kot. Cikgu Mariani masukkan presentation yang mana tu? Kita ada setengah jam lagi, sempat lagi. Share screen yang boleh nampak murid sekali. Cikgu Shanti Krishna cakap share screen yang boleh nampak murid sekali. Kan ada 3 cara. Cara share screen kot. Cara untuk share screen. Okay. Terima kasih. Okay. Saya share. Okay, saya share semua. Short term memory loss ni. Maaf ya cikgu. Okay. Ke sini, ini kita punya Google Meet, email MUI. Okay, sekarang ni kita nak share screen. Kita ada 3 cara untuk share screen. Okay. Yang pertama entire screen macam yang saya buat sekarang. Jadi apa yang saya buka semua cikgu boleh nampak. Okay. Itu entire screen. Jadi cara nak share dia, cikgu klik your entire screen tu. Okay, dia akan keluar lah satu screen. Cikgu kena tekan situ dulu. Cikgu tekan dulu screen cikgu, kemudian baru tekan share. Barulah nampak you are presenting your screen. Okay. Cara yang kedua adalah a window. Okay, a window ni kalau cikgu nak bagi pelajar tu nampak contohnya PowerPoint sahaja. Okay. Di sini saya buka PowerPoint ni. Jadi, okay, yang ni. Okay, share a window. Okay, jadi yang mana Windows yang ada dia akan keluar lah. Jadi ada saya punya PowerPoint, jadi saya boleh share. Okay, bukan yang ni. Banyak benar Meet ni. Ya, okay. Jadi nampaklah cikgu punya share screen dekat situ. Saya punya PowerPoint. Okay, cumanya kelemahan share Windows ni kalau saya tak salah lah. Okay. Dia bila kita nak tulis apa-apa, contohnya kita ni kan kita pakai full screen. Susah pula saya nampak. Okay, kalau kita ada conteng apa-apa kita tak nampak. Tapi yang tu saya tak pasti macam mana sekarang. Cikgu boleh try lah nanti pelajar nampak atau tak. Okay. Dan lagi satu kekurangan dia kalau share Windows, contoh macam saya ajar matematik, saya tunjuk slide, saya nak tunjuk macam mana tekan calculator. Kalau saya dah present Windows, saya buka calculator ke, buka apa ke, diorang tak nampak lah. Pelajar tak akan nampak. Okay. Dan kalau share tab, ini kalau dalam ni yang sama, Windows yang sama. Windows ni maksudnya yang ni, Windows yang kita tengah buat Google Meet ni. Okay, kita ada 2 tab di sini. Jadi kita cuma nak share tab sahaja. Jadi contoh saya nak share saya punya kalender. Jadi dia akan keluar kalender tu sahaja. Jadi kalau saya buka lah tab lain pun, contoh saya buka kat sini, dia tak berubah. Okay, dia hanya terpapar yang kalender sahaja. Okay, yang ini share tab ni dia sangat sesuai kalau cikgu nak pasang video daripada YouTube ke atau daripada apa-apa aplikasi yang melibatkan audio lah. Okay, sebab kalau share tab ni, kalau cikgu perasan, di bawah sekali ni ada share audio. Secara defaultnya, okay, secara default ni maksudnya secara automatiknya, kalau cikgu nak share tab, dekat share audio ni dia memang akan tick. Tapi kalau cikgu tak nak bagi orang dengar, cikgu tutup lah. Okay, itu yang
bestnya share Chrome tab ni lah. Okay. Dia kalau cikgu nak play video daripada YouTube lah terutamanya, okay, sangat disarankan share Chrome tab. Sebab kalau entire screen, audio dia tak berapa cantik. Tapi kalau tab ni memang cantik audio dia. Ada cikgu sekolah saya kat sini hari tu ada program motivasi kan. Cikgu ni dah try lah. Boleh dengar dengan jelas. Cuma apa yang kita buka yang lain orang takkan nampak lah. Dia hanya nampak di situ sahaja. Okay. Okay, alhamdulillah langsai hutang saya bahagian share tu. Ada apa-apa lagi ke yang saya teringat nak tunjuk tadi? Mungkin sebab kita ada masa lagi kan, mungkin Cikgu Syafika boleh tunjuk kot Cikgu Kuek PH ni nak minta tunjukkan cara guna whiteboard. Okay, sebelum tu ada Cikgu Ong Yu tanya Google Meet ada limit tempoh ke? Itu yang memang tengah kecoh sekarang ni kan pasal 1 jam tu. Jangan risau cikgu. Itu hanya untuk email personal sahaja. Maksudnya yang cikgu sign up sendiri. Tapi kalau email Delima, email e-didik, yang itu tak ada kesan apa-apa. Sebab kita di bawah Gmail for Education. Okay, sekarang kita pergi dekat whiteboard. Limit kita sekarang. Okay. Kalau cikgu nampak dekat sini, maksudnya akaun host kita ni sekarang adalah akaun premium. Sebab dia ada breakout room, post dan Q&A. Okay, so kita buka whiteboard. Okay, whiteboard ni dia link dengan aplikasi Jamboard. Okay, nama dia Jamboard. Kalau apps kita nak cari daripada di luar Google Meet lah. Okay, nama dia Jamboard. Okay, kita boleh start a new whiteboard ataupun Jamboard tu cikgu dah set awal-awal. Jadi cikgu boleh pilih daripada drive lah. Kalau macam sekarang, Suria, Cikgu Liana, saya pinjam dia whiteboard. Okay, kita start whiteboard. Okay, jadi akan keluarlah dekat chat tu. Share macam banyak pula. Okay. Share agent with the meeting. Itu banyak. Okay. Jadi whiteboard. Okay, jadi bila kita on whiteboard, cikgu boleh buka ke whiteboard tu? Cikgu pergi dekat activities, buka whiteboard. Limit 1 jam account host. Kalau cikgu buka Meet menggunakan email personal, limit dia 1 jam. Kalau cikgu buka sebagai MOE, okay, walaupun peserta tu masuk guna email personal, dia masih lagi ikut host. Host guna email MOE, jadi tak ada limit lah. Jadi cikgu boleh tulis-tulis dekat sini. Okay. Boleh start sticky note. Dijemput, fungsikan. Okey, Cikgu Syafika, bila saya buka ni dia SSD9, mungkin kena buka dulu kot yang sharing tu. Oh ya. Okay, kita share. Oh ya, private. Okay, sekejap. Saya tukar anyone with the link. Okay, cara kita nak tukar dekat Jamboard yang kita buka tu, kita tekan share. Okay. Dekat bawah ni, get link ni, bawah kita change anyone with the link. Okay, kita copy link dulu, kita tekan done, then kita masukkan dalam chat. Okay, jadi cikgu boleh nampak secara live berapa orang view kita punya whiteboard sekarang ni. Dah ada 19 viewer. Okay, kalau kita nak tukar, okay, sini change, dia sebagai viewer sahaja. Okay, kita nak minta orang sama-sama collaborate untuk cantikkan whiteboard ni. Jadi kita tukarkan sebagai editor. Kita update dan kita tekan done. Okay, cuba lagi sekali.
Kalau tak dapat saya copy link. Tu, dah ada. Semua macam conteng. Jadi kita pun bila kita share screen, okay, kita boleh share tab ini sahaja, Windows ini sahaja. Jadi student pun tengok dengan kata student kan, kita pun seronok conteng, madam. Kita boleh nampak secara live dekat situ. Okay, dapat. Okay, dah boleh. Okay, kita boleh tukar-tukar kat situ. Siap ada tu lagi. Sempat lagi cikgu duduk tu. Okay, jadi kita boleh explore. Okay, dekat sini kita ada pen, pemadam, panah-panah, sticky note. Kita boleh tambah gambar. Okay, kita nak buat circle. Kita buatlah circle kat situ. Jadi kita boleh tukar. Kita letak bring to front. Kita tak nampak. Okay, macam contoh ni, terima kasih ni. Kita tak nampak apa dia tulis. Sebab dah banyak contengan kan. Jadi kita letak bring forward ataupun bring to front. Dah berlapis-lapis kan. Okay. Laser ni kalau kita nak tunjuk, kadang kita kata okay yang situ, yang sini, yang situ sini mana. Jadi kita gunalah laser ni. Okay, jadi sini, dekat sini, ikutlah laser tu. Okay, ni text box. Kita boleh type kan apa-apa kat situ. Okay, dan kita juga boleh set background. Ni lagi cantik kalau kita nak buat graph. Jadi kita ada kotak-kotak situ lah. Cikgu Weng, jika murid tidak guna MOE lepas sejam dia akan dikeluarkan tak? Dia akan ikut host. Kalau host tu dia guna email MOE, selagi cikgu tu tak keluar, tak left ataupun tak tutup meet tu, dia masih lagi berada dalam meet tu. Dia akan ikut host, siapa yang host. Okay, semua dah tu ya. Okay, so saya tutup lah ya. Okay, kita nak tambah lagi satu soalan daripada YouTube Live. Okay, kita ada buat stream kat YouTube. Kita ada juga buka dekat YouTube, so ada soalan. Soalan dia adalah daripada Cikgu Noria. Bagaimana kita nak share PowerPoint dan whiteboard serentak dalam kelas Google Meet kita? Kalau kita nak buka serentak, tak ada pilihan lain, terpaksa share entire screen. Maksudnya, okay, tadi saya punya whiteboard kan. Jadi, yang ni tadi. Okay. Ini yang tadi. Okay. Okay, ini kita punya whiteboard. Okay, dan kita punya PowerPoint. Okay. Kita share entire screen, so dia akan nampak dua-dua lah. Kita tak boleh buka serentak. Kita boleh tunjuk macam ni entire screen, jadi dia boleh nampak lah semua apa yang ada dekat screen kita. Sebab bila kita guna dua macam ni pun, susah juga kita nak kontrol, kita nak tengok benda lain kan. Masalah kita adalah kita tak nampak lah apa yang berlaku dekat Meet. Sebab dua-dua kita share. Ataupun cikgu nak buka tiga. Sini satu. Mana? Chat. Okay, info message. Cikgu buka macam ni. Ini satu. Jamboard. Ini dua. Ini satu lagi PowerPoint 3. Tapi kalau saya lah jadi student, saya susah nak fokus kalau ada dua-dua. Jadi terpulang pada cikgu lah macam mana. Tapi memang tak ada pilihan lain, terpaksa share entire screen kalau cikgu nak tunjuk banyak benda dalam satu masa. Okey, terima kasih Cikgu Syafiqah. Harap dapat menjawab segala pertanyaan cikgu pada sesi kali ini. Okey. Saya rasa ada soalan lagi tak untuk Cikgu Syafiqah? Okey, setakat ni kita tengok dekat chat pun dah tak ada soalan. Okey. Okey, kalau dah tak ada soalan, kita teruskan kepada
kepada sesi promosi sekejap, boleh Cikgu Syafiqah ya? Boleh. Okey, pertamanya adalah saya nak mempromotionkan, saya ulang lagi sekali untuk cikgu-cikgu dapatkan kelebihan-kelebihan breakout room, pool dalam dan 250 orang peserta dalam Google Meet. Cikgu boleh dapatkan akaun premium edidik.my. Okey, yang saya dah pun bagi link dekat ruangan chat, saya pastekan lagi sekali. Dan pada hari ini kita ada, pada hari ini sehingga esok hari kita ada promotion yang mana cikgu boleh dapatkan 10% promotion dengan menggunakan kod kupon edidik 250. Okey, saya dah pun, saya sekali lagi share dekat ruangan chat. Okey, untuk cikgu akses. Sekejap saya sharekan skrin, kalau cikgu klik dekat situ dapat apa. Okey, kejap. Sementara saya duk cakap-cakap pasal ni juga, saya nak, saya juga dah akan belaskan link untuk CJ lagi sekali. Jadi sementara saya duk cakap-cakap ni, cikgu bolehlah isi link CJ ni. Okey, ini adalah akaun premium Meet 250, dapat 100 gig. Okey, so cikgu kena baca arahan ni, baca betul-betul arahan ni, gunakan email edidik Gmail atau Delima yang sah. Okey, yang tipu-tipu tak boleh dan tempahan akan diuruskan dalam masa 24 jam. Jadi bila pembayaran telah disahkan, cikgu akan terima satu email baru, okey, edidik.my dengan lesen teaching and learning upgrade dengan ciri-ciri berikutlah. Meet 250, storan sebanyak 100 gig, okey, dan ada macam-macam lagi yang cikgu boleh tengok dekat website ini. Okey. So cikgu boleh pilih lah sama ada cikgu nak langgan selama 3 bulan, 6 bulan ataupun langganan setahun. Jangan lupa untuk promotion ini masukkan kod kupon. Kod kupon dah ada kat ruangan chat dan kod kupon ni akan tamat pada 8 pagi 21 hari bulan 6. So jangan lepaskan peluang dapatkan 10% untuk kod kupon inilah untuk dapatkan akaun ini kalau anda rasa anda berminat. Okey, dan satu lagi adalah kalau nak dapatkan juga macam akaun Cikgu Syafiqah, akaun trainer, cikgu juga boleh join program Jom Get Certified anjuran edidik Malaysia, yang mana kalau cikgu rasa cikgu cikgu nak orang kata upgrade kemahiran dan dapatkan sijil yang diiktiraf oleh Google, cikgu boleh join program kami iaitu program Jom Get Certified. Kejap saya tunjuk. Okey. Okey, program Jom Get Certified. Okey, cikgu boleh pergi kepada jomgetcertified.com. Saya akan belaskan dekat ruangan edidik. Kalau cikgu nak join bawah mentor Cikgu Syafiqah pun, Cikgu Syafiqah akan belaskan link di ruangan chat. Cikgu boleh join dengan mana-mana mentor sebab kami ada ramai mentor-mentor yang dapat membantu anda dalam program Jom Get Certified ini. Okey, antara kelebihannya program Jom Get Certified ni, cikgu akan dapat akaun yang cikgu bayar yang dapatkan secara berbayar tu, cikgu dapatkan secara percuma kalau cikgu jadi, dengan syarat cikgu jadi Google Certified Trainer lah. Nak jadi Google Certified Trainer macam mana? Jom kita join program Jom Get Certified ini. Okey. Dekat sini kalau cikgu nak tengok video promotion untuk Jom Get Certified, cikgu boleh tengok pada link jomgetcertified.com ataupun saya dah belaskan terus video dekat ruangan chat. Cikgu boleh tengok-tengok kod mana tahu berkenan kan. Okey, so boleh terus daftar. Okey. Boleh bagi sekali lagi kupon tak? Boleh. Okey, kejap saya bagi kupon lagi sekali ya. Okey, kejap Okey. Dia terhad pada sampai 8 pagi esok. So lepas 8-5 minit je dah off dah. Okey, jadi jangan tangguh-tangguh lah kan kalau nak. Okey, ni akaun untuk premium. Okey. Alright. Jadi Cikgu Rozana maksudnya buat kelas guna akaun edidik boleh 250. Okey, akaun edidik yang cikgu pakai yang dapat gate mail biasa tu sama macam akaun Delima, terhad kepada 100 orang saja. Kalau cikgu kena maksudnya kena
Untuk dapatkan lebih, saya bagi dua cara tadi. Satu sama ada cikgu sewa, kita panggil sewa kan, akaun premium, ataupun cikgu dapatkan sijil Google Certified Trainer dan dapatkan akaun trainer secara percuma. Okay. Kalau nak dapatkan akaun Google Certified Trainer, jom kita join program Jom Get Certified. Okay. Kalau gagal GCT ini boleh cikgu, boleh ulang. Jangan risau sebab program ni kita akan bantu kita akan bantu. Kalau cikgu nak tengok dalam video tu kita dah terangkan apa yang kita akan bagi. Jangan risau, dari sudut bahan, dari sudut bimbingan kita akan bantu. Kita ada tim yang setakat ni dalam kita dah ada trainer seramai dalam lebih kurang berapa orang Cikgu Syafiqah? Dalam 60 lebih kan? 60 lebih. 60 lebih. So memang kita akan bantu cikgu, kita akan bagi bahan, kita akan support. Support tu bukan setakat sebelum tapi semasa dan selepas pun kita akan support. Jangan risau jangan risau. Okay, jadi cikgu Aimullah jika berminat boleh terus daftar lah untuk program. Okay, adakah ada tamat tempoh? Tak ada tamat tempoh, setakat ni dia masih lagi dibuka. Jadi cikgu boleh daftar. Okey, Cikgu Liana ulang yang mana tu? Saya nak tambah sikit yang pasal Jom Get Certified. Boleh, teruskan. Kalau level 1, level 2, macam voucher yang KPM bagi tu, exam GCE, sebelum jadi trainer kita jadi Google Certified Educator dulu. Yang itu kalau kita ambil exam, gagal kita kena ambil semula lah. Ambil semula tu maksudnya kita kena beli semula voucher. Tapi kalau yang KPM bagi tu free lah. Tapi kalau GCT, kalau cikgu dah ada level 1, level 2, dia tak ada istilah gagal. Kalau permohonan cikgu ditolak, cikgu baiki je apa yang Google minta dan cikgu hantar semula. Yang itu tak perlu bayar, hantar je. Dia tak ada istilah gagal lah. Kalau level 1, level 2, kalau gagal kena beli voucher lain. Itu saja. Okey, terima kasih Cikgu Syafiqah. Okey, jadi cikgu bolehlah dapatkan segala orang kata grab peluang-peluang yang ada. Mana-mana yang cikgu rasa bermanfaat. Ini bukan paksaan, ini adalah promotion dan peluang yang kami tawarkan kepada cikgu. Jadi okey, saya betulkan tadi bukan sewa tetapi langgan. Boleh langgan. Okey, bukan sewa minta maaf. Untuk yang sewa hari tu kita ada buat tapi kita dah pindah kepada akaun premium ni untuk cikgu langgan akaun. Okey, langgan akaun selama 3 bulan ataupun 6 bulan ataupun setahun. Kalau harga biasa yang 3 bulan tu RM40, so dapat diskaun jadi RM36. So untuk maklumat lanjut cikgu boleh pergi kepada link yang tertera. Okey. Okey, maksud saya ahli Jom Get Certified ada tempoh tertutup. Okey, bila dia untuk CJ Google Certified Trainer ataupun Google Certified Level 1, level 2 memang dia ada tempoh lah selama 2 tahun. Jadi lepas 2 tahun cikgu kena upgrade balik lah sebab kita kan Google kan sentiasa memperbaharui dia punya features, dia punya content kan. So kita pun kena selari dengan pembaharuan tersebut. So setiap 2 tahun setiap ada tempoh-tempoh yang kita kena upgrade kita punya CJ lah. Okay. Tapi kalau cikgu dah join Jom Get Certified ni, cikgu tak ambil exam lagi, jangan risau, tak perlu left group, duduk je lah dalam tu. Akan support. Cuma sijil tu lah, kalau cikgu tak ambil GCT dalam tempoh tertentu, yang level 1, level 2 tu cikgu kena repeat. Ada yang persoalan data dalam Google Drive akan hilang ke kalau habis tempoh langganan? Okey. Data tak hilang, dia akan kekal kat situ. Okey, tak akan kekal di situ. Okey, kejap nak baca. Okey. Saya rasa saya dah bagi semua. Okey, dah bagi. Cikgu Syafiqah pun dah kongsi tentang apa yang cikgu dapat daripada Google Meet, apa yang cikgu boleh, orang kata boleh buat daripada Google Meet. Okey. Oh sorry. Oh saya betulkan. Saya ada silap sikit tadi. Okay, tempoh expired Google Certified Educator tu expired selama tempoh 36 bulan. 36 bulan maksudnya 3 tahun lah. Okay, maafkan saya tersilap maklumat.
Okey, untuk level 1, level 2 lepas cikgu dah ambil, so dia tahan selama 3 tahun. So cikgu lepas 3 tahun baru cikgu boleh cikgu upgrade balik. Maksudnya ambil balik lah. Okey, sebab kita nak selari dengan pembaharuan yang ada. Okey, so kalau cikgu rasa berminat, cikgu boleh melayari Jom Get Certified ataupun cari je Google Certified Trainer yang mana cikgu boleh PM dan tanya sebab diorang pun ada link-link affiliate diorang sendiri. Kalau cikgu rasa berminat untuk jadi mentor Cikgu Syafiqah ke, saya ke, Cikgu Ben ke, salah, Cikgu Liana ke. Okey, mana-mana cikgu yang GCT tu boleh boleh berhubung dengan mereka. Okey, untuk akaun premium pun boleh kalau berminat boleh teruskan, boleh isi borang di link. Okey, saya rasa tak ada apa-apa Cikgu Syafiqah, mungkin ada kata-kata sebelum kita menutup. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada semua cikgu yang join hari ni. Semoga apa yang saya share ni, saya pun tak banyak juga yang saya tahu, jadi semoga dapat membantulah untuk kita punya PDPR dan juga meeting di musim pandemik ni. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Syafiqah. Okey, Cikgu Muhammad Sani. Untuk akaun promo, kita mesti dah ada email e-didik. Okey, macam tadi saya tunjukkan cikgu boleh isi kalau cikgu, sebab dia akan bagi akaun edidik.my yang baru. Okey, so tak semestinya lah. Okey, kalau cikgu nak dapatkan akaun e-didik secara percuma, link pun saya dah bagi kat chat. So saya akan bagi lagi sekali untuk dapatkan akaun e-didik secara percuma Tapi yang ni yang terhad lah, yang macam biasa lah. Okey, kejap. Okey, Cikgu Syafiqah, mungkin tapi kita dah tutup tapi tak apa, kita ambil juga satu soalan lagi ya. Cikgu boleh guna dual extension untuk tunjukkan dua paparan pada satu masa? Apa tu? Cikgu boleh guna dual extension untuk dua paparan. Oh, ni bagi tahu ke tanya bagi tahu kan? Bagi tahu kan? Bagi tahu kot. Okey. Tak ada satu soal. Saya pula baca dengan nada bertanya. Okey, minta maaf. Okey, jadi kita saya rasa masa pun terima kasih Cikgu Sujendran kerana memberitahu. Okey. Bahagian nota bayaran nak tulis apa? Okey. Untuk yang premium tu cikgu boleh PM saya nanti. Okey. Dekat Telegram. Boleh cari AFH88. Okey. Akaun e-didik baru screen expire dah tak boleh akses lah sebab kan kalau cikgu langgan 3 bulan je lah. Okey. Kalau cikgu langgan setahun lah. Alright. Okey, jadi saya rasa setakat ini saja kita punya perkongsian bengkel pada pagi ini. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para peserta, kepada semua para peserta yang ada dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Syafiqah kerana sudi berkongsi pada pagi ini. Okey, kami selaku pihak Urus Tim memohon jutaan maaf jika terdapat sebarang kekurangan sepanjang kami mengendalikan sesi pada pagi ini. Okey, jangan lupa untuk sentiasa join program e-didik Malaysia yang dianjurkan oleh e-didik Malaysia. Cikgu boleh tengok iklan dekat e-didik Malaysia, dekat Telegram. Okey, jadi dengan itu saya akhirkan bengkel kita pada pagi ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.